Salam geng, racun kali ni kan memang khas lah untuk korang yang suka sangat produk Xiaomi, lagi yang model flagship. Yang mana dekat tangan saya sekarang ni kita ada Xiaomi 12 Pro, sebuah smartphone flagship terhebat Xiaomi lah untuk tahun 2022 setakat ni. Saya actually memang dah lama tau tunggu kan hands-on phone ni, nak pegang, nak rasa pengalaman pakai phone Xiaomi yang flagship ni kan. Masa dia first release dekat China 2 bulan lepas tu, saya hampir-hampir nak terbeli tau, set import tau. Tapi nasib baik saya sabarlah, iman saya kuat lagi. So, finally dah pun masuk lah secara rasmi dekat pasaran Malaysia ni kan. So, kalau korang nak tahu kan apa yang special, apa yang kurang, apa yang penawaran terbaru yang Xiaomi letak kat Xiaomi 12 Pro kali ni. So, jom kita mulakan racun sekarang. Untuk maklumat korang kan, sebenarnya Xiaomi 12 series ni didatangkan dengan 3 version ataupun ada 3 lah beradik dia tu. Satu Xiaomi 12X yang paling low dia punya spek, ada Xiaomi 12 biasa dan juga Xiaomi 12 Pro. Tapi untuk pasaran Malaysia ni macam korang nampak lah, kita ada Xiaomi 12 dan juga Xiaomi 12 Pro je yang masuk dulu. So dalam video ni saya akan fokuskan lebih dulu dekat yang version yang high end, yang Xiaomi 12 Pro. Untuk Xiaomi 12 yang biasa ni kalau korang nak, nanti saya akan share dekat dalam next video. Untuk kotak dia masih sama je keduanya, cuma kalau korang beli yang Xiaomi 12 Pro ni macam korang nampak lah dari kemasan hitam, berbanding Xiaomi 12 yang biasa tu ada warna putih. Mungkin dia nak nampakkan lebih premium lah, sebab tu kalau version yang Pro ni dia baluti dengan warna hitam kan. Dalam kotak korang akan dapat Xiaomi 12 Pro, ada SIM tool ejector, ada manual dan juga warranty card, dan juga ada casing silikon transparent. Dan yang paling menarik dekat sini kan, of course kabel dan adapter masih dibekalkan, masih disertakan dalam kotak tau. Tapi yang menarik dekat sini kan, adapter ni bagi tu bukan yang biasa-biasa, tapi yang menyokong 120 watt pengecasan. First kali kan untuk pilihan warna, actually dia ada 3 pilihan warna tau. Sama ada korang nak pilih warna grey macam yang ada dekat tangan saya sekarang ni, ataupun korang boleh pilih warna purple ke, ataupun ada warna biru. Sayangnya untuk pasaran Malaysia ni dia tak masuk lagi lah, yang macam ada version yang vegan leather tu macam yang ditawarkan dekat pasaran China. Dan segi rekaan Xiaomi 12 Pro ni bagi saya kalau sekali pandang tu memang nampak simple, ala-ala macam Xiaomi Mi 11 juga kan. Dia nampak low profile, tak fancy sangat. Tapi actually bila saya tengok betul-betul, bila saya dah pakai phone ni, saya nampak adalah karakter tersendiri yang Xiaomi bawa dekat siri Xiaomi 12 kali ni. Tak lain tak bukan, korang pun dah boleh teka lah of course dekat dia lens yang boleh kata agak besar, agak menonjol lah dia punya main lens tu kan. Sekilas pandang memang nampak macam biasa, pembawakan lens utama yang besar berbanding lens yang lain tu actually nampak normal, tak adalah apa yang special sangat kan. Tapi actually saya agak suka dia punya line-line yang memisahkan lens-lens tu kan, nampak macam lain, nampak lebih simple dan juga smart. Untuk body phone ni pula dia fully curve tau setiap sisi, kanan, kiri, atas, bawah semua curve, mungkin untuk nampak lebih premium dan mewah lah kot. Kalau model mid-range dia pakai frame jenis flat, untuk flagship ni tak tau. Frame atas bawah dia ni jenis bulat, tapi untuk sisi dia ni kanan dan kiri ni nampak lebih nipis, dan dia punya frame tu dia jenis matte. Memang saya suka lah jenis matte ni. Untuk feel pegang panel belakang dia pun memang sedap, terasa smooth kan. Lagi guna kemasan matte ni memang favourite saya lah. Di bahagian sisi kanan ni memang clean tanpa sebarang lubang, just ada satu line antena. Kalau beralih di bahagian sisi atas, dekat sini saya perasan kan dia punya lubang speaker ni samalah design dia tu macam Xiaomi Mi 11. Cuma yang berbeza dekat Xiaomi 12 Pro ni dia punya lubang tu lebih banyak berbanding Xiaomi Mi 11. Dan dekat sini korang akan nampak ada tulisan sound by Harman Kardon, ada mic, ada antena dan juga ada IR blaster. Beralih di bahagian sisi kiri, dekat sini just ada line antena lagi, lepas tu ada volume rocker up and down dan juga ada power button. Untuk bahagian bawah ada lubang speaker, lepas tu ada port pengecasan USB-C, ada mic dan juga ada SIM slot yang mana menyokong dual SIM tanpa sokongan micro SD card tambahan. Kita dah pun masuk dekat dalam menu utama dekat home screen, yang mana kalau korang tengok lah dia punya icon dekat sini, lepas tu panel notification kan, dia punya apa tu UI memang standard lah sebab phone ni dah pun didatangkan dengan skin MIUI 13 based on Android 12. So kita akan cuba explore sikit dekat sini lah. Kalau kita masuk dekat bahagian storage dekat sini, sistem dah makan lebih kurang 16.97GB. So kita akan cuba pula pergi di bahagian all spec. Dekat sini macam korang nampak dah ada RAM expansion sampai 3GB. Korang boleh aktifkan lah ataupun dia aktif secara auto lah bila korang onkan je phone ni kan. Next, kalau kita pula pergi di bahagian display, apa je yang ada dekat dalam ni, nampaknya macam biasalah, still ada color scheme untuk preset. Lepas tu untuk resolution, yes dia support dekat sini tertinggi W Quad HD Plus 2K. Dan untuk refresh rate dekat sini sama ada korang nak pakai auto ataupun korang boleh pilih sama ada nak 60, 90 ataupun 120Hz macam yang saya tengah pakai sekarang ni. Next kita akan pergi di bahagian additional setting. Dekat sini macam korang nampak lah, rasanya tak ada apa yang special, normal. Cuma kalau korang pergi di bahagian special features dekat sini, saya perasan ada benda baru macam yang ada dekat Xiaomi Mi 11 juga.
Korang boleh pakai heart rate. Yang mana heart rate ni kan, bila korang pakai fingerprint scanner, nanti dia akan scan lah heart rate korang melalui fingerprint scanner. Fun fact, Xiaomi 12 Pro kali ni kan, dia punya size screen tu, kalau kita comparekan dengan size screen yang ada dekat Xiaomi Mi 11 dan juga Xiaomi Mi 11 Pro, phone ni lebih kecil tau, bersaiz 6.73 inci. Tapi untuk dia punya resolusi, dia punya features yang lain tu, rasanya dia masih pinjam spek screen yang ada dekat Xiaomi Mi 11 Pro. Dia punya resolution tu support 1440x3200 pixel ataupun W Quad HD+. Dia juga ada 120Hz untuk dia punya refresh rate kan, ada 480Hz untuk touch sampai rate. Untuk punya peak brightness tu boleh capai sampai 1500 nit. Dia juga support Dolby Vision, ada HDR10+, dan untuk perlindungan tu dia support Corning Gorilla Glass filters dekat depan dan juga dekat belakang. Tapi kan takkanlah semua sama kan. Untuk jadikan Xiaomi 12 Pro kali ni lebih canggih lah daripada previous model, Xiaomi 12 Pro ni dibekalkan dengan skrin generasi terbaru E5 AMOLED daripada Samsung yang dapat menawarkan reproduksi warna yang lebih baik dan penggunaan kuasa yang lebih rendah. Tambahan dengan gabungan teknologi skrin LTPO generasi kedua ni yang katanya dapat menawarkan refresh rate secara variable tau, daripada 1Hz sampai 120Hz, dan penggunaan teknologi micro lens prisma yang membuat cahaya lebih fokus sehingga menjimatkan kuasa sehingga 9% katanya. Dan skrin Xiaomi 12 Pro ni juga dianugerahkan rating A+ oleh DisplayMate. Seriously kan, bila saya dah guna skrin phone ni, memang saya boleh beritahu korang sama macam spek yang ditawarkan tu. Dia punya quality tu memang terbaik lah, memang skrin dia cantik, terang, sharp, pop-up. Dan kalau korang nak rasa lebih real bila korang lain movie kan, korang lain Netflix, korang nak nampak lebih detail tau dekat tempat-tempat yang macam gelap atau tempat yang terang tu kan, korang wajib aktifkan AI Image Engine tau. Bila saya aktifkan benda lah ni, memang saya terasa macam lain gila, memang padu gila kan. Anyway, kalau korang ni bukan penggemar screen curve, korang kena tahu satu benda, yang mana Xiaomi 12 Pro ni, dia punya screen ni jenis curve kiri kanan tau. Yang mana saya banyak kali lah macam tersentuh tanpa sengaja bila saya tak pakai casing. Tapi kalau saya pakai casing tu, memang saya tak alami lah isu tu, okey je, tak ada masalah. Bercakap dari segi prestasi kan, untuk jadikan phone ni level flagship, Xiaomi bekalkan chipset yang boleh kata kalau level Android tu paling tinggi lah setakat ni. Kita ada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan binan 4nm. Yang mana SoC ni menggunakan konfigurasi CPU 4+3+1 dengan Cortex X2 sebagai teras utama dia tau. Memang kalau kita tengok kan, spek on paper memang high spec lah. Demi AnTuTu score bila saya try tu boleh hampir cecah 1 juta point, 3D Mark pun dekat 10K. Untuk penggunaan harian setakat ni, sepanjang saya guna kan, penggunaan singkat ni memang saya tak mengalami sebarang isu, memang perform gila, memang sedap gila. Tapi sampailah masuk bab gaming, dekat sini ada benda yang saya perlu bagi tahu korang. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dululah grafik yang support dekat game-game yang saya dah download ni. PUBG Mobile macam biasalah, korang boleh setkan grafik rata kanan. Korang nak pakai Ultra HD 4K pun boleh, HDR10 pun boleh. Kalau semua 90 FPS belum support lagi lah untuk awal-awal ni, kena tunggu update dulu. PUBG New State boleh setkan frame rate max dengan grafik ultra. Kalau Call of Duty Mobile pun boleh setkan rata kanan juga, Very High Plus Max. Kalau Mobile Legend pun tak ada hal lah, rata kanan full ultra. Wild Rift dekat sini pun okey je, tak ada masalah untuk korang main grafik super high dan juga refresh rate max 60fps. Untuk game baru kan, kita ada Apex Legends Mobile ni pun tak ada masalah lah, best juga layan. Korang boleh setkan grafik rata kanan, dapat Extreme HD dan juga Extremely High untuk frame rate. Masa game ni release yang version beta last year tu, actually saya dah try main lah guna chip Snapdragon 888. Saya perasan dia punya panas tu memang lain macam sikit, so saya agak tertanya lah kan, chip Snapdragon 8 Gen 1 ni boleh handle tak main game ni? Surprisingly memang sedap main, memang smooth. Untuk setting grafik Extreme HD dan juga Extremely High ni kan, 10 minit gaming tu battery drop dalam 9% lah dengan bacaan suhu 44 darjah Celsius. Masuk je 35 minit main dekat sini, saya perasan memang terasa agak panas. Suhu boleh cecah 46 darjah Celsius. Battery drop tu dalam 23%. Tapi yang bagusnya kan, even panas saya perasan dia punya bacaan frame rate tu masih boleh maintain atas 50 lah. Even tengah rush enemy ataupun banyak squad dalam satu masa, boleh kata masih playable. Tapi lain pula cerita dia bila saya main Genshin Impact. 5 minit saya gaming pun saya dah terasa lah dia punya bacaan FPS tu memang dah drop bawah 50, memang tak stabil. Suhu pula cecah 45 darjah Celsius. Dalam 30 minit macam tu, suhu boleh cecah 46 darjah Celsius, battery drop dalam 22%. Dia punya frame rate tu jangan cerita lah kan, memang terasa stuttering, boleh drop sampai bawah 20 FPS tau. Memang tak sedap lah nak main. Cuma kan saya perasan sistem macam agak struggle lah nak cool down performance. Dalam 1 jam saya main 2 game ni, saya perasan dia punya suhu tu, bacaan suhu tu max boleh pergi 46 darjah Celsius je tau. Even dia ada 4 lapisan cooling system yang katanya seluas 13,756mm persegi ni, still panas tau. And kalau terlampau panas, sometimes memang boleh drop sangat lah performance dia tu untuk gaming. Beralih ke bahagian fotografi kan, Xiaomi 12 Pro kali ni dibekalkan dengan 3 kamera di bahagian belakang yang kesemuanya tu beresolusi 50MP. Memang tak main-main lah kali ni. Lens-lens yang ditawarkan tu boleh kata memang function, tak ada gimmick-gimmick punya lah. Barulah macam boleh kata level-level flagship kan.
Paling menarik lah, sensor baru yang diguna pakai dekat main kamera Xiaomi 12 Pro ni, Sony IMX707, hasil kualiti dia memang tip-top. Memang tak mengecewakan lah, baik korang nak tangkap gambar daylight ataupun low light. Gambar memang nampak lebih tajam dan mid-range tu pun boleh kata sangat bagus. Lagi kalau korang tangkap gambar close up, dia punya bokeh background tu memang cun gila lah. Since IMX707 ni kan, dia ada sensor size yang agak besar, so gambar-gambar yang diambil dalam keadaan kurang cahaya ni memang bagi saya nampak lebih detail, kurang noise dan juga cantik. Tambahan kan, kamera Xiaomi 12 Pro ni juga dilengkapi dengan teknologi cyber focus tau, yang katanya dapat menangkap gambar objek bergerak tanpa kehilangan fokus. Sekarang saya akan bawa korang untuk explore tengok apa je ada dekat dalam aplikasi kamera Xiaomi 12 Pro. First kali untuk tukar lens tu macam biasa, korang just tekan je titik di bahagian atas ni, ada ultra wide angle, ada juga telefoto 2 kali. Di bahagian video dekat sini kan, kalau korang perasan di bahagian atas ni ada mode HDR. Lepas tu, dia juga ada fungsi steady video dan juga steady pro video tau. Memang nampak macam berbeza kali ni. Kalau di bahagian untuk resolution dekat sini, korang kena offkan dulu yang steady video. Yang mana kalau korang pakai steady video yang pro ni, just boleh dapatkan resolusi 1080p 30fps sahaja tau. So untuk resolution yang tertinggi, korang boleh dapatkan 8K dengan 24fps ataupun 4K 60fps dan juga 1080p 60fps. Ada juga mod Pro dekat sini untuk 50MP, ada filter, depend lah korang nak pilih mana. Kalau di bahagian mode dekat sini, paling saya suka kan kalau korang pakai long exposure ni, dengan sekali klik je korang dah nampak lah hasil kualiti gambar korang tu dah macam profesional, memang cun gila. Korang boleh pilih mana yang korang suka. Next juga ada movie effect dekat dalam ni, memang sangat best lah untuk korang guna kan. Ada juga dekat sini kalau korang masuk di bahagian mode balik, ada juga mode vlog, ada banyak dia punya preset yang korang boleh pilih. Memang single shot dah macam profesional lah, terbaik. Dan satu benda lagi, kalau korang nak tangkap gambar bulan, korang boleh pakai Super Moon gang. Memang dah sila. Dan siap korang boleh letak macam teks-teks tau dekat bahagian bawah ni. Xiaomi 12 Pro ni kan, kalau kita tengok dari segi dia punya kapasiti bateri, nampaknya macam Xiaomi sengaja kecilkan sikit lah kapasiti bateri yang ada dekat Xiaomi 12 Pro ni berbanding Xiaomi Mi 11 Pro yang 5000 mAh, sekarang ni dah jadi 4600 mAh. Tapi tak apalah, sebab charging yang dia bagi tu boleh kata agak laju, 120W hypercharge. Korang bangun tidur, korang charge phone, keluar bilik, dah siap dah geng. Charging time tu saya dapat kalau daripada 1% ke 100% tu ambil masa lebih kurang dalam 28 minit lah kalau korang onkan dia punya boost. Kalau korang tak onkan boost tu, full charge dalam 44 minit. Untuk bacaan screen on time yang saya dapat dekat Xiaomi 12 Pro ni kan, hasil penggunaan singkat saya setakat ni, even dia support LTPO generasi kedua yang katanya lebih jimat bateri, tapi saya terasa macam agak kurang memuaskan lah geng. Saya dah try buat beberapa test dekat sini. First test tu saya guna untuk social media, lain movie tanpa gaming. Saya setkan dia punya refresh rate tu kepada 120Hz, resolution saya setkan kepada max. Saya dapat dia punya SOT lebih kurang dalam 4 jam 38 minit. Dan saya lowkan dia punya resolution tu kepada 1080p. Setting lain tu semua sama je, bolehlah survive dalam 5 jam. Kalau kita social media plus gaming, dekat sini saya dapat dalam 3 jam lebih sahaja. Untuk features tambahan, fingerprint under display yang tertanam dekat dalam screen tu, so far dia punya kelajuan tu bagi saya agak normal, standard. Plus ada fungsi baru lah untuk korang check heart rate korang menggunakan fingerprint scanner. Next untuk dia punya vibration motor kan, dia punya haptic tu, feel gegaran bila kita typing tu memang sedap lah, just nice. Untuk IP rating, saya tak pastilah dia support ke tidak kan IP68, since saya tak jumpa sebarang info rasmi pasal ni. Tapi kalau korang tengok dekat SIM tray ni memang ada getah lah untuk cover air masuk. Dari segi connectivity, dia support dual 5G, NFC, Bluetooth 5.2. Untuk speaker, yes dia support stereo speaker atas bawah, cuma kedudukan lubang dia yang tak simetri itulah yang tak berapa nak shot sangat. Sebab kalau kita nak gaming memang selalulah akan tertutup lubang speaker yang bawah ni. Tapi kalau untuk penggunaan biasa, untuk movie tu memang tak ada masalah lah.
So, agaknya kan berapa yang korang perlu spend untuk korang dapatkan semua spek dan features yang ditawarkan dekat Xiaomi 12 Pro. Korang jangan risau, saya akan bagi tahu harga dia sekarang. Yang mana untuk Xiaomi 12 Pro ni kan, yang version 12GB RAM dan juga 256GB storan dalaman dijual pada harga RM3,899. Untuk Xiaomi 12 tu, korang boleh tengok sendirilah harga dia dekat skrin. So, rasanya itu saja video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.